Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita memulakan pengajian kita dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, kita bersyukur kepada Allah yang masih lagi mengurniakan kita usia yang panjang, masa yang lapang. Semoga usia dan masa yang Allah berikan kepada kita itu, Allah memberkatinya dengan sebab kita mengisinya dengan pengajian-pengajian seperti ini. Dan semoga pengajian-pengajian seperti ini dikira sebagai amal soleh, dan semoga ianya dapat menjadi bukti kita menghargai Al-Quran yang diturunkan kepada kita. Al-Quran yang dahulunya disampaikan melalui Nabi dengan jalan yang susah, dengan rintangan yang susah, maka akhirnya ianya sampai kepada kita dan kita menghargai Al-Quran itu. Maka kita berusaha, walaupun susah, kita berusaha juga untuk memahami Al-Quran ini. Semoga Allah permudahkan dan semoga ianya dikira sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, hari ini kita sambung surah Maryam ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi ij'al li ayah. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalatha layalin sawiyya. Baik, mari kita lihat terjemahannya. Zakaria berkata, Ya Tuhanku, berilah aku sesuatu tanda. Maka Tuhan berfirman, tanda bagimu ialah bahawa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam padahal kamu sihat. Baik, sedikit penjelasan. Ini masih lagi cerita tentang Nabi Zakaria alaihi salam. Nabi Zakaria telah meminta kepada Allah supaya Allah kurniakan anak. Dia nak anak itu tak sama macam orang lain. Sebahagian orang nak anak kerana takut harta yang banyak tu tak tahu nak pergi ke mana. Sebahagian orang nak anak takut orang cakap-cakap. Tapi Zakaria ini dia nak anak bukan kerana yang duniawi itu. Dia nak anak kerana urusan agama. Dia nak ada orang yang akan teruskan usaha menyampaikan agama kepada manusia.
Maka dengan itu dia minta supaya dikurniakan anak atas sebab itu. Baik, maka Allah pun mengabulkan permintaan Nabi Zakaria, dan Allah memberi khabar, berita gembira tentang dimakbulkan doa tersebut. Dia akan diberikan anak. Maka Zakaria pun meminta tanda kepada Allah dengan berkata, "Ya Tuhanku, bagilah aku suatu tanda. Bila aku nak dapat anak tu, bagilah sesuatu tanda." Maka Tuhan pun berfirman, tanda kepada Nabi Zakaria dia akan dapat anak nanti ialah bila mana dia tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal dalam keadaan itu, ketika itu dia sihat. Maka nanti Nabi Zakaria pun tak boleh cakap tiga malam. Dia tidak boleh cakap selama 3 malam, sedangkan dia sihat. Tapi waktu itu, walaupun dia tidak boleh bercakap, dia tetap meneruskan kerja dakwahnya. Dia mengajak manusia untuk banyakkan berzikir dengan menggunakan isyarat. Maknanya Nabi Zakaria ni memang betul-betul mementingkan kerja dakwah. Tandanya ialah dia minta anak untuk teruskan kerja dakwahnya. Kemudian bila dia tak boleh bercakap, tetap dia teruskan dakwah dengan menggunakan bahasa isyarat. Maka ini satu contoh yang sangat hebat. Mudah-mudahan kita dapat mencontohi Nabi Zakaria ini, insya-Allah. Baik, mari kita bincangkan word by word perkataan yang ada di sini. Yang pertama ialah qala. Qala terjemahannya dia telah berkata. Ini adalah fi'il madi. Fi'il madi asal bilangan hurufnya 3 huruf. Baris ketiga-tiga huruf selalunya semua baris atas, tapi di sini huruf tengahnya huruf illah, maka tidak boleh letak baris. Kemudian di dalam fi'il madi itu ada ganti nama diri dia sekiranya di hujung fi'il madi itu tidak ada tambah apa-apa dan hujungnya berbaris atas. Baris atas pada huruf ketiga dalam fi'il madi itu adalah tanda ganti nama diri dia. Kat sini dia lelaki, merujuk kepada Nabi Zakaria alaihi salam. Kalau dia perempuan, maka di hujung ni kena tambah ta mati, bunyinya akan jadi qalat. Kalau 2 orang tambah alif, bunyinya akan jadi qala. Kalau mereka tambah waw alif, bunyinya akan jadi qalu. Baik, yang berikutnya selepas qala, rabbi. Baik, rabbi itu sebenarnya ada ya. Rabbi, ya tu yang menyebabkan perkataan rabbi ni berbaris bawah. Baik, rabbi maknanya Tuhan, dia kalimat isim. Isim ni dia tidak akan saja-saja baris bawah, mesti ada sebab. Kat sini dia berbaris bawah bukan sebab ada haraf jar, tapi dia berbaris bawah kerana sebenarnya ada ya. Ya di situ maknanya aku, itu dhamir muttasil. Orang Melayu panggil dia ganti nama diri melekat. Baik, saya ulang. Rabbi maknanya Tuhan. Tuhan adalah kalimat isim. Tanda isim di sini ialah baris bawah ni. Tapi isim dia tidak akan saja-saja baris bawah. Isim tidak akan tiba-tiba berbaris bawah. Dia mesti ada sebab. Baik, sebabnya di sini ialah ada huruf ya. Ya ni telah menyebabkan Rabbi ini kena baris bawah. Dalam bahasa Arab, apa-apa saja isim yang ditambah ya dekat ujung, maka dia mesti baris bawah. Contoh perkataan ibu. Ibu dalam bahasa Arab ummu. Kalau tambah ya, maka kena tukar jadi ummi. Perkataan bapa dalam bahasa Arab abu. Kalau tambah ya, maka kena baca abi. Apa-apa saja isim yang ditambah ya, maka sebelumnya kena tukar baris bawah. Cuma dalam Quran ni banyak tempat ya dekat perkataan Rabbi ni telah dibuang.
Tapi kita tahu ada ya dekat situ kerana Rabbi berbaris bawah. Baik, kat situ aku di sini merujuk kepada Nabi Zakaria alaihi salam. Baik, seterusnya ij'al. Ij'al maknanya kau jadikanlah. Ini fi'il amar. Tanda fi'il amar di situ ialah hujung mati dan ada tambahan hamzah wasal. Perkataan ni asalnya 3 huruf je. Asalnya ja'ala. Kalau ja'ala fi'il madi, bila tambah hamzah wasal dan hujung dimatikan, maka jadilah dia fi'il amar. Baik, dalam fi'il amar automatik akan ada ganti nama diri kau. Tanda dia ialah hujung fi'il amar tu tidak ada tambah apa-apa dan berbaris mati. Baik, seterusnya kau di sini merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zakaria minta kepada Allah, dia kata, ya Tuhanku, kau jadikanlah tanda yang menunjukkan aku ini akan dikurniakan anak. Kau di sini merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, selepas ij'al, perkataan seterusnya li. Li itu ada 2 patah perkataan. Yang pertama li, lam baris bawah. Terjemahannya kepada, ini haruf jar. Manakala ya mati itu aku, itu domir muttasil merujuk kepada Nabi Zakaria tadi. Baik, dalam bahasa Arab domir muttasil ini merujuk kepada ganti nama diri yang boleh melekat di semua jenis perkataan. Ganti nama diri yang melekat ni dia ada 14, iaitu hu humahum, ha humahunna, ka kumakum, ki kumakunna, inina. Itu yang saya baca tadi, 14 ganti nama diri melekat. Dinamakan ganti nama diri melekat kerana dia boleh melekat pada semua jenis perkataan. Baik, tapi yang ganti nama diri aku ni special case sikit. Untuk ya ni dia melekat dekat isim atau haruf. Kalau dekat fi'il kena guna nun ya. Bunyinya ni ya, ni. Baik, yang seterusnya ayatan. Ayatan maknanya tanda. Ini kalimat isim. Tanda yang menunjukkan perkataan ini isim ialah di hujung dia ada tanwin. Baik, seterusnya qala. Qala terjemahannya dia telah berkata. Ini fi'il madi. Baik, fi'il madi bilangan huruf yang asalnya 3. Baris 3 huruf selalunya semua baris atas. Tapi yang ni huruf tengah tak boleh letak baris kerana tengah ini huruf illah. Baik, fi'il madi jika tidak ada tambah apa-apa huruf, maka automatik ada ganti nama diri dia ni. Tandanya ialah tidak ada tambah apa-apa huruf dan hujung dia berbaris atas. Baik, yang seterusnya selepas qala, perkataan yang berikutnya ayatuka. Ada 2 patah perkataan di sini. Yang pertama ayatu maknanya tanda. Ta kat sini sebenarnya ta marbutah ni. Tapi kerana ada ganti nama diri melekat ni, maka ta tu dia jadi maftuhah. Ta tu dibuka. Asalnya tersimpul tapi di sini dibukakan kerana ada ganti nama diri melekat. Baik, kat sini ayatu ni dia kalimat isim. Manakala mu ka di situ maknanya mu, itu domir muttasil. Baik, kat sini perkataan tanda ni isim di dalamnya tidak ada ganti nama diri tersembunyi. Yang mu ni bukan ganti nama diri tersembunyi. Mu ni ganti nama diri melekat. Dia dinamakan ganti nama diri melekat kerana dia boleh melekat dekat semua jenis perkataan. Baik, kat sini mu merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mu ni lelaki, kalau perempuan ki ya. Kalau perempuan ki. Kalau ramai kita tukar jadi kum. Baik, yang seterusnya Allah. Baik, Allah sebenarnya
ada dua patah perkataan. Yang pertama an, yang kedua la. Baik, mari tengok terjemahannya. Yang pertama an maknanya bahawa itu haruf nasab. Manakala la maknanya tidak, itu haruf nafi. Baik, tadi dalam ayat tersebut kita baca tadi alla tukalliman nasa. Alla tukalliman nasa. Baik, kat sini tukallima fi'il mudhari'. Hujung fi'il mudhari' sepatutnya baris depan, tapi kat sini dia baris atas. Dia berbaris atas ni kerana ada haruf nasab, iaitu an. Haruf nasab ni dia punya fungsi membaris ataskan fi'il mudhari' selepasnya. Manakala yang la maknanya tidak, ini haruf nafi. Haruf nafi ni dia tidak kacau lah baris perkataan selepasnya. Yang menyebabkan perubahan baris hujung pada fi'il mudhari' di sini ialah haruf nasab ini. Kalau haruf nasab ni tidak ada, maka hujung fi'il mudhari' ini kita kena letak baris asas dia, iaitu baris depan. Kalau ada haruf nasab, maka kena tukar hujung fi'il mudhari' ni jadi baris atas. Baik, tadi Allah berfirman bahawa kau tidak, ataupun bahawa tidaklah kau bercakap dengan manusia. Ini tanda menunjukkan Zakaria dia akan dikurniakan anak. Baik, seterusnya perkataan berikutnya tukallima maknanya kau berkata-kata. Ini fi'il mudhari'. Baik, fi'il mudhari' tandanya dekat depan ada anaitu. Anaitu tu 4 huruf, iaitu hamzah, nun, ya, ta. Di sini ada salah satu daripada anaitu tadi, ada ta, maka itu menandakan bahawa perkataan ni fi'il mudhari'. Baik, sekarang fi'il mudhari' hujung dia kena baris depan, tapi kat sini dia bertukar jadi baris atas sebab ada haruf nasab tadi. Baik, huruf ta pada fi'il mudhari' ini adalah tanda ganti nama diri kau. Kau di sini kita anggap sebagai ganti nama diri tersembunyi. Huruf ta itu adalah tandanya. Baik, yang seterusnya, selepas tukallima, perkataan berikutnya annas, maksudnya manusia. Ini kalimat isim. Tanda isim di situ ialah di depan dia ada alif lam. Baik, seterusnya perkataan yang berikutnya salasa layalin. Terjemahannya 3 malam. Baik, 3 di situ isim, malam di situ pun isim. Isim dengan isim barangkali dia pasangan zat sifat, atau barangkali dia mudhaf ilaih. Kalau kita nak tahu dia zat sifat, maka tengok isim kedua, adakah isim kedua sama dengan isim pertama. Kalau isim kedua dan pertama tu sama, isim kedua ikut yang pertama, sama baris, sama tanwin, maka itu zat sifat. Tapi kalau isim kedua tiba-tiba baris bawah, isim kedua tiba-tiba berbaris bawah, maka itu mudhaf ilaih. Isim yang pertama akan jadi mudhaf. Baik, mudhaf dia tidak boleh ada alif lam, tak boleh ada tanwin. Sepatutnya kalau isim, dia kena ada salah satu antara alif lam ataupun tanwin. Tetapi apabila dia jadi mudhaf, maka dia tak boleh ada alif lam, tak boleh ada tanwin. Manakala yang baris bawah di hujung ni, ini mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih, hujung dia mesti berbaris bawah. Kalau mudhaf, dia mesti tak boleh ada alif lam, tak boleh ada tanwin. Baik, seterusnya. Baik, tengok nombor 3 di sini. 3 dalam bahasa Arab ialah salasa. Kita selalu baca dalam niat solat maghrib, usolli fardal maghribi salasa raka'atin. Salasa raka'atin. Raka'atin tu hujung dia berbaris bawah. Kenapa rakaat baris bawah? Kerana dia mudhaf ilaih.
Baik, ini kita nak cerita berkenaan dengan nombor. Kita nak fokus nombor pecahan, nombor giliran dan nombor biasa. Baik, kalau nombor biasa tidak ada pattern. Kalau nombor giliran, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, first, second, third, itu ada pattern. Kalau nombor pecahan, ada pattern. Baik, mari tengok nombor, mari tengok dia punya pattern. Baik, kalau nombor dia tidak ada pattern, kalau nombor giliran, yang pertama, yang kedua, yang ketiga tu patternnya fa'il ya. Baik, kalau nombor pecahan, kat sini pecahan yang dimaksudkan ialah 1/2, 1/3, 1/4. Baik, pattern dia ialah fu'ul ya, fu'ul. Baik, mari kita start dengan nombor 3 nombor 1 dengan 2 ni dia tak ikut pattern, jadi kita start dengan nombor 3. 3 dalam bahasa Arab, 3 dalam bahasa Arab, salasa, salasa. Baik, untuk nombor 3 ni dia nombor biasa. Nombor biasa dia tidak ada pattern. Baik, sekarang saya nak tukar jadi nombor giliran. Saya nak kata yang ketiga. Yang ketiga, kalau bahasa Inggeris third. Third dia tambah ardi kat ujung. Kalau bahasa Arab, orang Arab kata alif ni kena duduk nombor 2. Baik, sekarang pada nombor 3 ni, alif ni dia duduk pada posisi ketiga ni. Kalau nak ikut pattern ni, maka alif kena ubah posisi duduk nombor 2. Alif di sini, kemudian selepas alif berbaris bawah, maka perkataan salasa tadi bertukar jadi salis. Salis maknanya yang ketiga. Baik, kalau nombor pecahan ikut pattern fu'ul tu tidak ada alif, maka perkataan itu akan jadi sulus ya. Sulus maknanya 1/3. Baik, saya ulang lagi sekali. Salasa, nombor biasa, maknanya 3. Nombor biasa ni dia tidak ada ketetapan pattern. Bila kita tukar jadi nombor giliran, maka terjemahannya akan jadi yang ketiga. Kalau pecahan tu, terjemahannya akan jadi 1/3. Baik, mari tengok nombor yang lain. Nombor 4. Tadi saya kata nombor yang biasa tidak ada pattern. Contoh seterusnya 4, arba'ah. Baik, kalau nombor giliran, robi'. Nombor giliran, robi'. Robi' ni tidak ada hamzah kat depannya. Tidak ada hamzah. Nombor yang biasa, ada yang ada alif, ada yang hamzah. Tapi bila tukar ke nombor giliran, dia tidak ada hamzah di situ. Tidak ada hamzah. Hamzah tadi kena buang, kemudian kena tambah alif. Kenapa kena tambah alif? Sebab kena bagi sama dengan pattern fa'il ni, baru dia jadi nombor giliran. Baik, kalau nombor pecahan tak ada alif, tak ada hamzah. Kemudian baris huruf pertama dan kedua kena baris depan, bunyinya jadi rubu'. Baik, mari tengok terjemahan. Arba'ah, 4. Kalau robi' yang keempat. Kalau rubu' maknanya 1/4. Baik, contoh lain. 5 khamsa. Yang kelima khamis. Kalau 1/5 khumus. Saya ulang, khamsa 5. Saya kata tadi nombor giliran ni nombor biasa. Nombor biasa tidak ada pattern. Contoh arba'ah. Arba'ah ada hamzah. Khamsah 5 tak ada hamzah, jadi dia tidak ada ketetapan pattern. Tapi bila tukar saja nombor giliran, yang kelima khamis ikut pattern fa'il, dia ada alif, selepas alif baris bawah. Yang keempat pun sama, tengah ada alif dan selepas alif berbaris bawah. Kalau nombor pecahan pula, tidak ada alif, tidak ada hamzah, dia mesti ikut pattern fu'ul. Pecahan yang dimaksudkan kat sini dia ada 1/. Tadi rubu' 1/4. Kalau 1/5 khumus. Baik, mari tengok yang seterusnya. Perkataan sita. Sita maknanya 6. Baik, kalau nombor giliran ni sepatutnya satib ya. Sepatutnya satib. Kita yang syaddah ni maknanya ada 2 ta. Kat sini sepatutnya satib. Tapi ada sedikit perubahan. Tak sedap tit tu, maka ditukar jadi dis.
sadis. Baik, kalau nombor pecahan kat situ sepatutnya sutut. Sepatutnya ta ni dia jadi 2 kat situ. Maka perkataan tu sepatutnya sutut tapi ditukar jadi sudus. Baik, walaupun tukar tapi masih mengikut pattern yang telah ditetapkan, iaitu tidak ada alif kat situ. Tidak ada alif, tidak ada tambah hamzah, 3 huruf saja. Kemudian huruf pertama dan kedua tu baris depan. Kalau ikut pattern nombor giliran, yang ni huruf pertama baris atas, tengah kena baris bawah. Baik, tengok lagi sekali terjemahan. Sita 6, sadis yang ke-6, sudus ni 1/6. Baik, kat sini dal dengan sin ni bukan huruf asal. Huruf asalnya kat sini ta, sini pun ta. Asalnya satid, yang tu sutut. Tapi barangkali kerana tidak sedap maka ditukar huruf ni. Baik, yang seterusnya sab'a. Sab'a 7. Kalau yang ke-7 sabit. Kalau 1/7 sumuk. Saya ulang lagi sekali, sab'a 7. Kalau yang ke-7 sabit. Kalau 1/7 sumuk. Tengok kat sini baris semua ikut pattern fu'ul kalau pecahan. Kalau giliran semua ikut pattern fa'il, iaitu huruf pertama baris atas. Tapi kalau nombor biasa, tengok di sini baris huruf pertama tak sama. Kerana apa tak sama? Sebab tidak ada ketetapan pattern di sini. Baik, tengok yang seterusnya. 8 dalam bahasa Arab samania. Samani atau samania. Kalau yang ke-8 samin. Kalau 1/8 sumun. Baik, saya ulang. Samani ni 8. Samin yang ke-8. Sumun 1/8. Seterusnya tis'a 9. Tasik yang ke-9. Tusuk 1/9. Saya ulang. 9 tis'a. Yang ke-9 tasik. 1/9 tusuk. Nombor pecahan mengikut pattern fu'ul. Tidak ada tambah alif, tidak ada ya, tak ada hamzah. Baik, kalau nombor giliran kena ada alif. Alif tu duduk nombor kedua. Alif duduk nombor kedua. Kalau tengok di sini samania ni ada alif tapi dia duduk nombor ketiga kan. Maka kena tukar posisi, kena duduk nombor 2. Yang ni dekat 9 ni tak ada alif. Bila tukar nombor giliran kena tambah alif. Baik, saya ulang lagi sekali. Kalau nombor yang biasa, yang ni tidak ada ketetapan pattern, maka kita dapati di sini huruf tambahan tak sama. Lepas tu baris pun tidak sama ni. Kerana nombor biasa tidak ada ketetapan pattern. Baik, seterusnya nombor yang berikutnya. Tadi sampai 9 kita undur balik 1 1 dalam bahasa Arab wahid. Kalau nombor giliran untuk 1 atau dalam bahasa Melayu yang pertama disebut awal. Yang ni tak ikut pattern dia. Awal ni tak ikut pattern fa'il. Nombor pecahan 1/1 tidak ada. 1/1 tu sama macam tak pecah, maka tidak ada nombor pecahan untuk 1. Baik. Seterusnya, kalau 2 isnan. Kalau yang kedua sani, yang ni dia ikut pattern Yang ni dia ikut pattern. Huruf kedua tu alif Huruf kedua alif. Tadi nombor 2 isnan ada hamzah wasal kan. Bila tukar jadi nombor giliran, kena buang hamzah wasal tu, kena ikut pattern fa'il. Baik, kalau 1/2. Kalau 1/2 tak ikut pattern, ada istilah khusus, iaitu nisf. Nisf ni maknanya separuh. Separuh tu sama maksud dengan 1/2. Baik, saya ulang lagi sekali. Tadi isnan 2. Yang kedua sani. 1/2 nisfu. Yang ni tak ikut pattern fu'ul. Yang ni nisfu ni makna dia 1/2 ataupun separuh atau setengah. Baik, kalau yang kedua, yang ni ikut pattern fa'il tadi, iaitu di tengahnya ada alif. Baik, mudah-mudahan jelas di situ. Habis cerita nombor giliran dan nombor pecahan.
dari 1 tadi sampai nombor 9. Mudah-mudahan kita dapat mengerti dia punya teori dia, mudah-mudahan, insya-Allah. Baik, kita kembali ke surah Maryam tadi. Perkataan yang seterusnya sawiyan. Sawiyan terjemahannya ialah sempurna. Ini kalimat isim. Tanda isim di situ ialah di hujung dia ada tanwin. Tanwin kalau baris atas kena datang sekali dengan alif. Alif itu tidak ada makna apa-apa. Dia datang sekali dengan tanwin. Dia tidak ada makna apa-apa. Kalau alif di fi'il madi maknanya mereka berdua. Tapi alif dekat isim tidak ada makna apa-apa. Baik, sekian saja tuan-tuan. Habis sudah surah Maryam ayat ke-10 tadi. Mudah-mudahan apa yang dibincangkan dapat difahami dengan baik. Nanti kita buat latihan supaya lebih jelas, insya-Allah. Sekian saja, tutup dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sekian saja tuan-tuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.